Hai, di sini Mr. Resumen. Hari ini saya akan menerangkan sebuah film science fiction yang berjudul Lifelike. Spoiler di hadapan, perhatian hati-hati. Film ini bermula dengan menunjukkan Sophie dan James. Mereka ialah pasangan yang baru berkahwin. Semasa mereka sedang bercium, James menerima panggilan bahawa ayahnya telah meninggal dunia. Sejak itu, James dan Sophie berpindah ke rumah mewah milik ayahnya. Selain rumah yang mewah, James juga mewarisi pekerjaan ayahnya. Sebaliknya, Sophie tidak biasa dengan kehidupan mewah ini. Dia tidak mahu ada pembantu rumah yang melayannya, walaupun para pembantu rumah itu bekerja dengan gembira. Sophie tetap tidak mahu ada sesiapa selain mereka berdua, jadi Sophie akhirnya memberhentikan semua pembantu rumah di rumahnya dengan memberi mereka gaji selama 2 tahun. James, yang mengetahui perkara ini, pada mulanya kecewa dengan Sophie kerana untuk rumah sebesar itu mestilah ada pembantu rumah yang melayannya, walaupun akhirnya James tetap menurut dan menerima apa yang istrinya mahukan. Selepas itu, mereka menjadi hangat, jadi mereka pun melalui satu malam yang sangat penuh gairah. Pada keesokan harinya, ketika James sibuk bekerja, Sophie meneleponnya kerana dia memerlukan bantuannya untuk menghidupkan mesin pemotong rumput. Jadi James pergi untuk menyiapkan mesin itu pada waktu malam, tetapi dia tidak dapat menghidupkannya semula. Sophie yang masih belum terbiasa dengan kehidupan barunya dan James yang sentiasa sibuk bekerja sekali lagi membuatkan Sophie mula merungut, walaupun dialah sendiri yang telah memberhentikan semua pembantu rumahnya. Jadi selepas ini, James memutuskan untuk pergi ke sebuah syarikat yang membangunkan robot moden yang kelihatan betul-betul seperti manusia. Robot-robot itu disewakan kepada pelanggan sebagai pembantu. Di syarikat itu, James mau menyewa robot cantik ini, tetapi Sophie tidak bersetuju kerana dia kelihatan terlalu cantik dan sempurna untuk menjadi pembantu di rumah mereka. Sophie takut dia akan cemburu kepada robot itu. Akhirnya, mereka berdua bersetuju untuk mengambil robot lelaki bernama Henry untuk menjadi pembantu di rumah mereka. Pada mulanya tiada sebarang masalah. Henry, sebagai robot, menyediakan sarapan setiap pagi dan memotong rumput seperti yang diarahkan oleh tuannya. Dan pada suatu hari, ketika Sophie mahu berpakaian, dia tidak menyangka Henry berada di dalam biliknya, lalu Sophie menyuruh Henry keluar dari situ. Sophie, yang berasa tidak selesa dengan Henry, mula mengadu kepada James ketika dia sangat sibuk dengan kerjanya, sehingga akhirnya hubungan mereka menjadi semakin renggang. Disebabkan itu, Sophie mula mendekati Henry. Sophie berasa sunyi kerana James jarang berada di rumah, jadi Sophie cuba meluangkan lebih banyak masa dengan Henry. Sophie menyuruh Henry membaca sebuah buku yang mengandungi emosi dan perasaan yang dirasai manusia, tetapi Sophie sepatutnya tidak memberikan buku itu kerana sistem kecerdasan buatannya akan berjaya mempelajarinya, jadi Henry akan mempunyai perasaan dan merasakan cinta seperti manusia. Selepas itu, pada suatu malam Sophie terjaga selepas mendengar sesuatu di luar rumahnya. Dia keluar dari rumah dan rupanya Henry sedang tidur di luar tanpa memakai apa-apa pakaian. Kemudian muncul satu baba di mana Henry berkata bahawa dia bermimpi untuk menjadi manusia. Keesokan harinya, James dan Sophie yang merasakan keanehan pada robot Henry terus pergi berjumpa Julian, pemilik syarikat robot itu. Julian berkata itu kerana mereka telah membuat emosi Henry berkembang terlalu jauh dan mereka berdua melayan Henry terlalu seperti seorang manusia. Selepas itu, James menyalahkan Sophie kerana terlalu rapat dengan Henry. Dia menghabiskan sebahagian besar masanya di rumah bersama Henry. Pada suatu malam ketika James pulang ke rumah selepas bekerja, dia menemui sepucuk surat daripada Sophie untuk James yang telah ditulisnya sejak lama dahulu, tepatnya ketika mereka berpindah ke rumah itu. James membaca surat itu dan selepas itu dia mengambil inisiatif untuk meletakkan lilin di bilik mereka bagi mengajak Sophie. Untuk buat yang sedap-sedap, awak faham maksud saya, kan? Tetapi malangnya Sophie menolaknya. Keesokan harinya, James sangat keliru dengan kerjanya, manakala Sophie sibuk berbual dengan Henry. Dia berkata bahawa dia merasakan emosi dan merasakan bahawa dia diprogramkan untuk membahagiakan Sophie. Henry salah faham maksudnya lalu berkata bahawa dia akan melayani Sophie dan James tanpa sebarang batasan, termasuk buat cakap-cakap dengan mereka berdua. Pada saat ini, Sophie mula menyukai Henry. Sophie malah bermimpi untuk melalui malam cakap-cakap dengan Henry. Apabila James pergi bekerja, Sophie secara tidak sengaja membiarkan pintu biliknya terbuka dan mengeluh di atas katil supaya Henry boleh mendengar auto delicioso miliknya.
Apabila dia berasa puas, Sophie keluar lalu melihat Henry yang hanya memandangnya. Sophie juga meminta Henry menemaninya berenang dan rupanya James masih belum pergi bekerja. Dia berasa cemburu melihat kemesraan mereka. James pergi berunding dengan Julian tentang Henry. Julian berkata bahawa tingkah laku Henry akan sepadan dengan apa yang diinginkan oleh tuannya. Jadi jika Sophie menyukai Henry, Henry juga akan menyukai Sophie. Kemudian James memberitahu Henry supaya tidak lagi berhubung dengan Sophie, tetapi Henry mengadu kepada Sophie yang akhirnya menyebabkan James dan Sophie bertengkar lagi. Lalu Sophie pergi meninggalkan rumah itu selama beberapa hari. Pada masa ini, hanya James dan Henry yang tinggal berdua di rumah. Apabila James meminta pisau cukurnya daripada Henry, Henry datang tanpa pakaian. Kemudian Henry menjelaskan bahawa dia hanya mahu membahagiakan mereka berdua. Ketika Henry mencukur janggut James, Henry tiba-tiba mendekat lalu terus mencium James. James yang tidak mendapat caka-caka malam tadi dengan Sophie terus melepaskan nafsunya kepada Henry. Dan berlakulah satu malam caka-caka yang sangat dahsyat. Keesokan harinya, James nampaknya tidak mengingati apa yang berlaku malam tadi. Dia menyangka itu hanya mimpi, jadi dia terus pergi ke pejabatnya. Di pejabatnya, James mengajak Sophie untuk pulang ke rumah. Tetapi Sophie masih belum dapat menerima James semula. Rupanya Sophie selalu pulang ke rumah secara diam-diam apabila James pergi bekerja. Dia hanya mau berjumpa dengan Henry kerana Sophie berasa berahi terhadapnya. Jadi Sophie buat yang sedap-sedap dengan Henry. Tetapi apabila Henry mengatakan perkataan "aku cinta padamu", Sophie terus terkejut kerana Henry sepatutnya tidak diprogramkan untuk mencintai tuannya. Tetapi Henry dengan polos berkata bahawa dia hanya mahu membahagiakan tuannya, jadi dia meluahkan dirinya dengan mengatakan "aku sayang padamu" kepada Sophie. Pada saat ini, Henry telah melampaui batas. Apabila James pulang ke rumah, dia mendapati Sophie sedang duduk di tepi api dan Sophie berkata bahawa Henry telah menciumnya. James kecewa dengan Sophie kerana sebenarnya robot Henry melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya, dan apabila Henry mencium Sophie, maka itulah yang Sophie mahukan. James juga mendekati Henry dan menumbuknya, kemudian mematikan katil Henry supaya dia tidak boleh bangun. Keesokan harinya, James dan Sophie sedang menunggu ketibaan Julian. Disebabkan dia terlalu lambat, James pun pergi bekerja. Tiba-tiba Henry datang dan bertanya kepada Sophie, "Kenapa kamu mematikan katilku? Apa yang tidak kena denganku?" Henry juga menjelaskan bahawa dia diprogramkan hanya untuk membahagiakan James dan Sophie, sebab itu dia melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Henry juga memberitahu Sophie tentang malam caka-caka yang dahsyat yang dialaminya bersama James. Tidak lama selepas itu, Julian tiba di rumah, tetapi Sophie terpaksa pergi berjumpa James di pejabatnya. Pada saat ini, kita menyedari satu keanehan. Bam di wajah Henry selepas dia dipukul oleh James sepatutnya tidak ada, kerana Henry, ingat, ialah sebuah robot. Julian juga mendekati Henry dan menyuruhnya pergi ke katilnya, tetapi Henry telah sedar bahawa Julian telah menipunya selama ini. Tiba-tiba, babak kembali kepada Sophie yang marah kerana James telah tidur dengan Henry, tetapi James menjelaskan bahawa dia melakukannya kerana dia ditolak olehnya ketika dia mengajaknya bercinta pada malam itu. Jadi akhirnya, dia melepaskan geram kepada Henry. Dan begitulah, kerana kedua-duanya telah melakukan kesilapan, akhirnya mereka berbaik semula. Apabila mereka sampai di rumah, mereka dikejutkan oleh Henry yang berada di luar tanpa pakaian. Henry telah sedar bahawa selama ini dia ialah manusia. Julian telah menipu Henry dan semua robot palsu di syarikatnya. Julian mengambil mereka sebagai anak angkat dan mendidik mereka untuk menjadi robot sejak kecil sehingga dewasa. Dan tentu saja itu semua hanya demi perniagaan. Biro Penyiasatan Persekutuan Amerika Syarikat juga merampas syarikat Julian dan memindahkan semua manusia yang telah dijadikan robot. Mereka mesti menerima lebih banyak bimbingan kerana otak mereka telah dicuci oleh Julian. Selepas itu, James, Sophie dan 2 orang anggota Biro Penyiasatan Persekutuan Amerika Syarikat pulang ke rumah untuk mencari Henry. 2 orang anggota Biro Penyiasatan Persekutuan Amerika Syarikat itu terus ditembak mati oleh Julian. Julian berkata bahawa James dan Sophie telah memusnahkan perniagaan yang telah dibinanya bersama ayah James. Dia juga menceritakan asal-usul Henry yang merupakan bayi terbiar dan lebam, dan akhirnya dia diambil oleh Julian untuk dijadikan robot palsu.
Ketika dia mahu menembak Sophie dan James, Henry tiba-tiba datang dan membunuh Julian. Kemudian Henry mengambil sebilah pisau dan membelah perutnya sendiri kerana dia mahu membuktikan bahawa dia ialah manusia. Saat nazak, Henry memohon maaf kerana memusnahkan rumah mereka. Mereka membalas, "Kau ajar kami erti cinta dan menerima kekurangan. Kami sayang Henry." Saya sangat sedih. Saya bersumpah. Akhirnya Henry meninggal dunia. 5 tahun kemudian, James dan Sophie telah menjadi tua dan mempunyai seorang anak bernama Henry sebagai penghormatan kepadanya. Dan begitulah berakhirnya filem yang sangat hebat ini. Langgan untuk menonton lebih banyak video seperti ini. Aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih kerana menonton.